Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Insyaallah kita sambung muka surat 15 perenggan yang 246 6 dari bawah. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya, yang ni menghuraikan lagi bab zina. Muka surat 15. Depan ni ke? Oh, nak main. Tahu nak? Muka surat 16. Perenggan yang ketiga. Dan lagi saya sedang ni. Perenggan 16 bab perenggan yang ketiga, muka surat 16. Dan lagi satu riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memanahkan dua matanya daripada yang haram. Memanah ni maksud apa? Tengok benda yang haram, maka dipanahkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat akan keduanya mata dengan berapa api neraka Jahannam. Yang ni kita tengok maksiat dengan mata kita, maka di akhirat esok panahan mata yang kita tengok itu Allah akan bakarkan dengan api neraka Jahannam. Sebab itulah tuan-tuan, mata ni dari mata turun ke hati. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu lebih hebatlah. Sebab tu pandangan mata ni, dia bila tengok, kalau kita terpengaruh dengan mata, maka di akhirat esok pandangan mata kita yang menyebabkan kita dorong kepada zina ini akan menyebabkan dibakar di akhirat esok oleh api neraka Jahannam. Barang siapa berzina dengan seorang perempuan, barang siapa berzina dengan seorang perempuan yang haram, maka dibangkitkan oleh Allah Ta'ala daripada kuburnya hal keadaannya dahaga lagi bertelanjang. Orang yang berzina dengan sama ada siapa saja yang bukan mahram dia lah, yang tak kahwin kan, dia berzina. Bila berzina, Allah bangkitkan dia daripada kuburnya dalam keadaan dahaga ni. Bukan saja dahaga tuan-tuan, telanjang. Kita kadang-kadang tak boleh bayang ni. Bila baca kitab ni nak bayang esok di akhirat macam mana. Tuan-tuan bayang macam ni. Tuan-tuan tengok, kita hidup di dunia ni, kita berdiri, kepala kita di atas, kaki kita di bawah. Tapi dalam kandungan rahim, isteri kita mengandung, normal budak itu macam mana? Kepala dia mesti ke bawah, kaki naik ke atas. Itu alam rahim. Kalau kepala duduk atas, kaki ke bawah dalam perut, orang panggil apa? Sonsang. Kalau kepala duduk tidur, lagi tak boleh keluar, kena belah. Tapi dunia ni, kalau kepala ke bawah, mana ada? Tapi di dalam perut mesti kepala ke bawah, kaki naik ke atas. Itu dalam alam roh. Di akhirat esok jangan bayang ada orang berjalan dengan kepala bawah ni. Ada orang tenggelam dengan peluh dia dekat ni, apa nama, mulut dia, ada dekat hidung dia. Itu semua ilmu Allah, kita kena belajar. Sebab tu ilmu Allah ini, Nabi kata, talabul ilma minal mahdi ila lahdi. Belajar ilmu ni daripada mahdi buayan sampailah minal mahdi, sampai liang lahat. Bukan sampai tua tuan-tuan. Kadang-kadang orang kata, aku mau 70 aku banyak ilmu. Tak. Sampai liang lahat. Minal mahdi, daripada buayan lagi.
Sebab tu baru ni TV3 tunjukkan bagaimana seorang budak di Somalia, masa umur 2 bulan, bapak dia duk ajak dah baca Quran. Umur 5 tahun, dia boleh bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Somalia, lepas tu bahasa Perancis, 6-7 bahasa. Dia bercakap masa umur 5 tahun tu, 20,000 orang boleh masuk Islam. Umur 5 tahun. Tuan-tuan tengoklah TV3 kan. Masya Allah, umur masa 2 bulan dah diajak. Minal Mahdi, daripada buayan lagi. Sebab tu anak kita masa saat ni masa duduk dalam duit tu kena ajak dah. Kan? Kita dalam duit nyanyi lagu cuk cuk kendung. Kendung nari-nari, kan? Ada yang buai laju-laju sampai pokok senar, apa dalam baju sekuntum bunga Cina. Rumai kok mana Cina ni kan? Sepatutnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masa dalam duit tu. Bila ajar dia sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai dalam kubur. Dalam kubur pun kena ajak juga. Bila masuk orang ajak apa? Apabila sebentar lagi akan datang kepada kamu 2 orang malaikat, maka jangan kamu gentar. Mereka makhluk Allah. Jika ditanya kepada kamu, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tu ajak tu ilmu tu. Maka jawablah dengan tenang, Allahu Rabbi. Wa ma dinuka, wa man qiblatuka, wa man qultati hadzal rajul bu'ifatikum wa fil khalqil ajma'in. Semua dia ajak tu. Siapa Tuhan kamu, siapa khiblat kamu, siapa agama kamu, siapa seorang lelaki yang diutuskan kepada kamu untuk umat seluruhnya. Semua ajak dalam kubur. Tapi kita duduk dalam kubur, dengar tak? Dengar setengah kata ulama. Dengar tu, apa duk ajak tu dengar. Kalaulah ada kesempatan, insya-Allah bulan depan saya akan tunjuk gambaran orang mati. Gambaran. Dia buat dalam bentuk lakonan macam mana? Dia ni seorang remaja ni minum arak, main judi, apa nama, hisap ganja, hisap dadah dan sebagainya. Bila hisap dadah, pukul 3.30 lagi dia nak mati. Dalam gambaran lakonan tu lah, 3.30 saat lagi malaikat nak ambil nyawa dia. Jadi dia ni masa pukul 11 tu, ayah dia pergi kejut dia. Gum, bangun, suruh semayang. Dia tak mau semayang, dia duduk relax, bubuh radio, dia dengar 3.30 lagi nak mati. Pukul 3.30, 43 minit, gambaran malaikat maut ambil nyawa dia. Gambaran, tapi tengok menyeramkan. Kemudian dengar duk tidur tu, malaikat ni ambil nyawa dia. Bila ambil, roh ni keluar daripada badan tu. Gambaran nampak roh ni keluar, duduk tepi tu. Bila tepi tu, pukul 3 ni masuk waktu subuh. Jadi bapak ni nak pergi kejut dia. Kejut, mati dah. Dia ni roh main nak habaq. Pak, saya duduk sebelah ni duk habaq ke pak ni, tapi pak tak tahu sebab dia roh. Akhirnya dah habis, pak ni teriak. Esok nak dimandikan. Mandi betul tuan-tuan. Dia koyak, tu Arab tu koyak apa semua kain, masuk letak atas ni. Masa letak saja, masa itulah roh dia tengok sebelah mayat dia. Tu gambaran tu. Dia tengok mayat dia. Bila tengok mayat dia, dia tengok ayah dia teriak, kawan dia teriak. Dia nak pergi habaq dekat ayah ni. Ayah ni Hasan duduk sebelah, nama Hasan. Ni Hasan ni. Tapi ayah dia tak tahu apa. Akhirnya tiba-tiba dia dengar panggil, Hasan. Amalan buruk dia. Gambaran, tuan-tuan tengok, kalau tengok tu nampak gambaran lah. Hasan, amalan buruk dia macam orang hitam ni. Duk panggil dia Hasan, sebut satu-satu hadis Nabi, Quran, keburukan dia. Kemudian bila nak mandi tu, roh ni masuk balik dalam badan dia. Bila masuk balik, tuan-tuan akan tengok, masa orang mandi tu jurih ayak biasa, ayak sejuk. Tapi dia roh ni rasa macam ayak panas orang duk siram. Menggelupuk. Tapi mayat tu biasa aja, orang duk mandi. Tapi roh rasa macam ayak panas ni, menggelupuk tak kira dah. Kemudian bila dah habis mandi, depa usung malam. Roh dia duk tengok mayat dia jalan. Tengok roh ni nampak mayat tu, orang duk usung nampak mayat, tapi roh dia nampak macam orang duk usung anjing. Dia nampak tu, lah anjing tu depa duk usung. Jadi dia duk teriak, lah pasal apa hangpa duk bawa anjing tu? Masuk dalam kubur, di gambaran lah, dengan bentuk gambar. Bila masuk kubur, mereka nampak macam mayat masuk kubur. Tapi sebenarnya roh duduk di atas ni nampak, tu anjing tu masuk dalam kubur. Masuk, tinggal, terbakar kubur tu. Bila terbakar, roh ni larilah. Amalan dia tarik dia. Tarik dalam bentuk lakonan, tapi cukup menggerunkan kita. Kalau betul kan, orang tak boleh tengok kan. Walaupun gambaran pun,
Allah. Dia tarik, masuk dalam api tu, terbakar. InsyaAllah bulan depan. Ini promosi lah. Nak tunjuk kat tuan-tuan. Bagi bawa anak tuan-tuan tu, bagi rasa takut sikit. Dia gambaran sampai macam tu. Sebab tu tuan-tuan, bila mati, kita mati minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat. Kena belajar ilmu. Jangan kata aku sudah 50 sudah tak mau mengaji lah. Tak ada. Sampai liang lahat, masuk dalam kubur pun kena mengaji. Sebab tu kadang-kadang kita heran, orang masa hidup dunia ni tak semayang tu. Orang masa hidup dunia Quran tak pernah baca. Orang masa hidup dunia masjid pun tak main. Tapi bila mati tu, mai panggil kita, Ustaz, tolong saya mai baca Quran dekat ayah saya. Yang ayah dia masa hidup Quran pun tak baca. Semayang pun tak. Jadi kita ni malu Allah tuan-tuan. Kalau ikut saya tak mau pergi. Tapi main dengan masyarakat ni kita pergi jugalah. Tapi masa hidup masjid pun tak main. Kita pergi jugalah, baca Quran, baca kan. Pun tak baca Quran, aku nak bacakan. Tapi geram lah, kita baca juga. Tapi masa hidup tak baca Quran. Baca Quran pun tak, masjid pun tak main. Kenuri pun buat tak tahu. Tapi kita ni sebagai masyarakat pergi jugalah, sebagai nak jaga. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita mati, kita dapat ilmu ni daripada kitab ni lah. Cerita gambaran orang berzina macam mana daripada ilmu ni. Dan ilmu ni tuan-tuan, kita belajar ada dua. Kata ulama, ilmu yang kita belajar ini menjadi manfaat jika sekiranya dua perkara. Pertama apa? Ilmu yang manfaat ini jika sekiranya kita belajar ilmu, kita takut kepada Allah, itu manfaat. Apa saja ilmu? Tuan-tuan belajar ilmu apa? Ilmu fizik. Kita mengaji ilmu fizik ni, mengaji tentang teori atom. Kita mengaji tentang nukleus bertindak, proton sebagainya. Kita mengaji ni, lagi kita takut. Ya Allah, aku mengaji ni, ya Allah, aku kerdilnya. Allah lebih hebat. Maka kita belajar ilmu manfaat. Kita mengaji ilmu apa? Pertanian. Cara tanya tanam pokok. Ambil benih tanam. Bila tanam, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tumbuh pokok ni, ya Allah. Bila kau tumbuh, ya Allah, aku makan rezeki ni. Alhamdulillah. Ilmu dia belajar tu, pertanian. Tapi ilmu tu manfaat. Ilmu tu dia ingat Allah, takut Allah. Maka ilmu tu manfaat. Ilmu apa lagi? Yang terbaru ni, bioteknologi. Kan? Kita ambil benih binatang, gabungkan. Kambing bor. Kambing bor dengan kambing ni kacang. Cantum jadi bocang. Kita gabung tu. Bila gabung, kambing tu besar. Kambing tu besar elok, dah cukup tahun, kita buat kekah. Kita buat korban. Kita belajar ilmu tu untuk takut kepada Allah. Belajar ilmu kambing saja, tapi ilmu tu manfaat. Tuan-tuan ingat, dia kata ilmu manfaat ni ilmu agama aja. Tak, kadang-kadang orang tu ustaz, mengaji tu sampai PhD, tapi dia tak takut Allah. Walaupun dia mengaji bab tasawuf, bab usuluddin, bab fiqh, tapi dia tak takut Allah. Ilmu ni tak manfaat tuan-tuan. Yang kedua apa? Ilmu tu ialah bila kita mati esok akan tolong kita dalam kubur. Itu manfaat. Apa sajalah tuan-tuan? Ilmu apa? Tuan-tuan belajarlah ilmu apa pun. Kalaulah kita mati, orang kata, cikgu ni lah yang ajak aku ni, aku boleh jadi peguam lah ni. Kalau tak ada dia lah ajak aku bengong bah. Tu, dia sebut kita tu. Dia sebut tu, dia ajak ni. Ilmu apa? Matematik. Kita jadi manusia yang baik, peguam terbaik, doktor terbaik kerana dia ajak ilmu matematik. Ilmu tu manfaat. Dia mati dapat lagi dalam kubur. Itu manfaat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan harap kata ilmu agama saja. Ilmu lain jika sekiranya takut Allah, bila mati esok dapat manfaat dengan ilmu kita. Itu dia ilmu yang manfaat yang kita belajar. Sebab itulah kita belajar ilmu ni tuan-tuan, kita kena ingat bila belajar ilmu ni satu, yang pertama ilmu kita belajar mestilah diamalkan dia. Kita tak mau belajar ilmu, belajar bukan main, tapi tak amal-amal. Tuan-tuan, belajar ilmu mesti beramal. Kata ulama Nabi, al-ilmu bi'amal kal sajar bila samarin. Ilmu tak ada amal macam pokok tak ada buah. Tuan-tuan, bila amal dah buat amal dah, tapi kena ada satu lagi, yang ketiga. Apa dia? Al-mukhlisin. Kena ikhlas. Kita takut kita belajar ilmu, kita beramal tapi tak ikhlas, duk tunjuk kat orang, sia-sia ilmu kita. Sebab tu kita kena ingat, kita belajar ilmu ni, belajar ni semata-mata untuk ingat Allah. Bila ingat kita takut, ya Allah aku nak mati ya Allah. Bila nak mati kata Allah ingat, dia kata kamu belajar apa pun ingat, aku panggil kamu 3 keadaan.
Ni masa ini. Pertama aku panggil kamu masa sembahyang kamu. Ni kita semua ni Allah panggil kita. Hayya 'alas salah, mai sembahyang. Bila hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mai sembahyang, hampa berjaya. Sebab tu tuan-tuan habaq kat anak kita. Kalau tak sembahyang, tak berjayanya. Sembahyang berjaya. Jangan kata hayya 'alal falah. Falah tu maksud lain. Falah maksud dia berjaya. Falah menang. Jangan silap sebut. Bagi hayya 'alal falah, mai pi menang. Tak betul yo. Hayya 'alal falah, falah. Falah tu berjaya. Kalau falah, falahun menang. Pi menang bersawah. Berjaya sembahyang, masa sembahyang ni panggil. Allah panggil kita. Yang kedua apa lagi? Allah panggil kita ketika haji. Haji tuan-tuan. Bila mai musim haji Allah panggil kita. Tapi kita tak dengar. Kalau dengar bakat pi habis. Sebab tu saya nak cerita, saya pi haji, saya minta 10 perkara. 2 perkara Tuhan tunai. 8 perkara Tuhan tunai. 2 perkara yang tak tunai lagi. Apa dia? Yang lain saya minta ni, saya tengok, saya catat. Allah, balik-balik haji Tuhan tunai. 2 lagi ada. Apa dia? Yang pertama minta, ya Allah ampun dosa aku. Itu tak tahu, tak tahu. Yang kedua, ya Allah masuk aku dalam syurga. Yang ni tak ada, tak tahu. Yang lain minta, ya Allah murah rezeki. Murah rezeki tuan-tuan. Ya Allah aku nak balik Mekah ni, nak beli kereta besar. Dapat kereta besar. Ya Allah, tak minta lah nikah 2, minta 1 lah. Nampak ni rotak pikut lain kan? Minta yang lain, semua makbul. 8 makbul. 2 ni aja tak makbul. Pertama minta ampun dosa, yang kedua minta masuk syurga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, pilah Mekah. Ni Tuhan nak panggil kita ni. Mai lah, mai masuk haji. Tapi kita tak sedar. Yang ketiga apa? Masa mati. Mati anak Adam. Ni Tuhan nak panggil. Hang ingat, hang ada masa nak mati pula. Ingat tuan-tuan. Kita pergi ziarah orang mati, ada dalam hati kita, ya Allah, kalau aku mati lepas ni macam mana? Masa mati ni Allah duk panggil ni, hang ingat oi, hang nak mati ni. Allah, sebab itulah seorang nama dia Maimun bin Mahran. Dia masa hidup dia korek kubur depan rumah dia. Bila dia korek kubur, habis dia semayang, dia akan turun masuk dalam kubur tu. Bila duduk dalam kubur tu dia teriak. Dia teriak. Bila dengar azan, dia naik pula, dia angkat tangan. Ya Allah, aku boleh hidup lagi ya Allah. Ni masa aku nak buat ibadat ni. Bila habis semayang, dia masuk pula dalam kubur tu, dalam tu. Bila duduk, dia teriak, ya Allah, aku dah mati ya Allah. Masa dia nak, aku akan diseksa. Dia buat gambaran macam tu. Ya Allah, aku nak mati dah ya Allah. Tapi dengar azan, dia naik pula, dia angkat tangan. Ya Allah, aku boleh hidup balik ya Allah. Ya Allah, masa ni lah aku nak buat ibadat ni. Sebab tu tuan-tuan, kita buat ibadat ni jangan tangguh. Kita duk tangguh, tunggulah. Bila ada masa kita buat. Jangan. Bila dengar dah, ustaz kata macam ni, kita boleh. Terus kita kena buat. Jangan, esoklah. Tak jadi tuan-tuan. Kena paksa. Sebab tu kata ulama, orang beribadat ni 2. Pertama, al-mukhlasid. Yang kedua, as-sabiq bil khairat. Al-mukhlasid apa? Dia buat yang wajib lah. Dia kira masuk semayang subuh, semayang. Masuk semayang zuhur, semayang. Semayang isya, semayang. Semayang wajib macam. Kok nak tambah sunat pun tak. Kalau kata semayang puasa Ramadan. Ni nak puasa Ramadan kan. Bulan depan, bulan-bulan lagi puasa. 1 hari bulan 9. Mereka tetap dah melalui ru'yah. Hisap mereka ni 1 bulan September kita akan puasa. Bila puasa kita. Tapi Nabi kata, bila habis puasa, sambunglah. Bisatati min Syawal. 6 daripada Syawal tu 6 hari. Kasiyamid dahri, seperti puasa setahun. Kita duk nampak kuih raya, kuih sampret duk elok lagi kan. Duk nampak nun nasi macam-macam lagi, ketupat. Nak puasa tak puasa, nak puasa tak puasa. Tengok habis macam tu lah kan. Sepatutnya ini nama dia al-mukhlasid, orang buat wajib lah. Nak ada sunat betul tak? Yang kedua, as-sabiq bil khairat. Dia berlumba, dia paksa diri dia. Dia paksa macam mana? Dia paksa orang habis semayang wajib, dia tambah hak sunat. Orang puasa Ramadan, dia tambah pula. Ni bulan Rejab ni, apa puasa tak lagi weh? Tak puasa apa? Lah, puasa lah, sehari pun jadilah. Bulan Rejab ini, kata ulama, setengah kata hadis Nabi, Rejab ini syahrullah, bulan Allah. Ni bulan Allah ni. Siapa puasa dalam bulan ini, bulan Allah, pahala cukup besar.
dibanding dengan puasa Ramadan lah. Bulan Sya'ban, syahri, bulan Nabi Muhammad. Setengah ulama kata ni bukan hadis Nabi, tapi kita ambil aktibar. Bulan Ramadan, syahru ummati, bulan kita. Ramadan tu tetap kita dah. Bulan Rejab ni bulan Allah. Puasa lah tuan-tuan. Kalau tak boleh, ambil 15. Kalau tak boleh 15, ambil hari Isnin. Tak boleh Isnin, ambil hari Ahad ni, apa nama, Khamis ni. Puasa lah tuan-tuan. Kalau tak boleh dalam bulan ni 2 hari menjadilah. Kalau tak boleh sehari. Kalau sehari pun tak mau, tak puasa. Langsung tu suruh puasa. Sampai kedekut sampai teratur. Puasa lah tuan-tuan, sehari menjadilah. Dalam Rejab ni pokoklah esok nak masuk syurga, dia panggil Muhammad Ta'al. Masuk tu pintu tu. Kita pun heran masuk syurga pintu tu. Allah kata, hang puasa dalam bulan aku, tu layak pintu tu. Kita tuan-tuan cedik kalau masuk kan. Tapi heran, pasal apa ya Allah? Hang ada puasa sehari dalam bulan aku, bulan Rejab. Inilah orang yang berpuasa di bulan Rejab, itu pintu dia. Masa tu orang yang tak puasa, ya Allah, kalau hari tu aku puasa sehari pun jadilah. Tapi masa tu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, tatkala mereka melihat orang yang melakukan maksiat ni, orang yang melakukan maksiat, depa tengok ni neraka Allah, ni syurga. Lalu depa kata apa? Qalu absarna, ya Allah kami tengok ya Allah syurga tu. Kami tengok neraka ya Allah. Tu orang neraka tu kena bakar. Orang syurga duk masuk syurga ni. Kami tengok. Wa sami'na, ya Allah kami dengar ya Allah. Depa duk dengar tu, orang duk menjerit tu. Orang kena bakar, orang duk menjerit, orang kena seksa. Orang masuk syurga nikmat. Farji'na na'mas salihan, ya Allah, balik kami dunia ya Allah, kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, ya Allah hari ni kami yakin ya Allah. Apa ustaz habaq, apa ulama habaq, kami yakin hari ni. Tapi duduk tak mana? Duduk di padang mahsyar, tak guna dah. Sebab tu masalah lah tuan-tuan. Ustaz duk habaq, apa nama, ulama duk habaq, ni suruh kita buat amal ni, tapi tak buat juga. Tadi saya dapat mesej seorang perempuan, dia dengar apa nama, kuliah saya di masjid Bertam. Dia pertama kali pi dengar-dengar. Dia kata, hampa belilah buku Ihfadillah Yahfaduk. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Hampa bacalah, mesti tersentuh hati. Dia pun balik, dia beli lah. Beli tadi dia hantar mesej saya, Ustaz, saya baca buku ni sampai separuh Ustaz, berlinang air mata saya Ustaz. Saya tak terasa, tiba-tiba air mata saya penuh pipi. Saya kata, pasal apa? Saya baca Ustaz, buku yang Ustaz suruh beli, Ihfadillah Yahfaduk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Allah, saya rasa kedilnya saya Ustaz. Dia kata, kecilnya saya rasa saya ni tak ada guna langsung. Dan start daripada saya baca buku tu lah, tiap-tiap malam saya bangun tahajud Ustaz. Tapi saya nak cerita kat Ustaz, Ustaz, tiap-tiap malam saya tahajud, tapi suami saya tak pernah semayang. Dia kata, nak buat macam mana Ustaz? Yang tu yang aku tak tahan tu. Nak buat macam mana Ustaz? Saya kata, saya pun hantar mesej, ini ujian kepada puan. Suami puan tak semayang, itu sebagai ujian. Puan sabarlah, doa kepada Allah. Lalu dia kata, Ustaz, saya dah tak ada cara lain, saya nak minta cerai macam mana? Saya kata, puan, cerai ini adalah keputusan terakhir. Tapi ingat, dakwah kita ni kena jalan. Ingat tak Nabi Muhammad dakwah Abu Talib? Abu Talib jaga Nabi. Tapi masa dia nak mati, Nabi pi, ya ammi. Ammi tu ialah bapa saudara sebelah lelaki. Kalau qali, bapa saudara sebelah perempuan. Sebab tu orang Arab ni, dia beza tu. Kalau kita panggil ammi, bapa saudara belah lelaki. Kalau qali, bapa saudara belah perempuan, dia panggil, ya ammi, qul la ilaha illallah. Dia panggil Abu Talib tu, Abu Talib, sebut la ilaha illallah. Dekat nak mati dah. Sebab tu Allah kata, kalla idza balagatit taraqi, ketahuilah ketika nyawa kamu sampai dekat halqum, wa qila man, Allah kata, Nabi kata, waqafkan sini, wa qila man, katakan kepada dia, raq, siapa boleh tolong kamu? Ni sampai dekat ni, wa qila man raq,
wa dhanna annahu al-firaq. Yakinlah pada ketika itu siapa tak boleh tolong kita. Wa tafatis saqa bisaq. Masa itu bertindihlah akan kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka. Tu masa tu. Masa tu sampai dekat tu, ni nyawa ni. Pak cik sebutlah la ilaha illallah. Lalu mai Abu Lahab, Abu Talib, kalau hang kata la ilaha illallah, hang masuk syurga. Kami macam mana? Kami semua anak akak. Lalu Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Katalah pak cik la ilaha illallah. Mai Abu Jahal, Abu Talib, kalau hang sebut kalimah nu tok nek kita semua masuk neraka. Hang seorang nak masuk syurga ke? Lalu kata Abu Talib, aku nak ikut agama nenek moyang aku. Terus ni nyawa keluar melalui mulut dia. Bila keluar, Nabi teriak ni, angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosa pak saudaraku ni, dia jaga aku, dia pertahan aku. Turun ayat Quran. Apa Allah kata? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata, Allah, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, kita dakwah aja tuan-tuan, hidayah milik Allah. Saya kata, itu suami puan kena sabarlah. Satu hari Tuhan buka hidayah dia. Benda dia tulis, Ustaz, terima kasih Ustaz, tapi sampai bila nak sabar? Dia kata macam tu. Kita pun tahu kalau siapa ada macam ni, dia tahulah. Saya ni hari Ahad lepas ni baru balik daripada Keningau. Baca baru sikit tu, tak apa cerita tu. Balik Keningau, naik kapal terbang sampai dekat KK, Kota Kinabalu. Mereka ambil saya, bawa pergi Keningau, 3 jam lebih sampai. Bila sampai sana, kita ingat nak ceramah macam biasalah, surau masjid. Rupanya pergi ceramah pukul 8 pagi di gereja. Aku PPT, lah gereja. Kata, nak ceramah tang mana? Ustaz, dewan gereja ni. Ish, saya pun duk kelipok ni. Kibat modul kita duk cerita pasal orang tak semayang kan, cerita anak derhaka. Ni nak cerita macam mana dekat gereja ni. Yang mai sambut saya Bishop Benedict. Tu ketua padri tu. Mai salam saya. Kemudian sekolah tu di bawah gereja, nama dia Sekolah Menengah Saint Francis Xavier. Jadi dewan gereja tu dewan sekolah. Kata, saya pengetua, nama saya Johnny Apin. Sahih lah, bukan Islam. Penolong dia Joseph apa orang tak tahu. Kata, sekok pun tak ada Islam. Dia yang penganjur tu nama Boy bin Ako, tapi dia Islam. Nama Boy bin Ako, tapi dia Islam. Saya kata, Boy, panggil Boy lah nama Boy. Ni saya nak ceramah tak nak? Sini Ustaz. Ustaz, 90% yang ada dalam dewan ini ialah non-Muslim, bukan Islam. 10% je Islam. Yang 10 tu ialah cikgu daripada Semenanjung. Ada lah nama Salahuddin, nama Aisyah. Ada seorang ustaz tu nama Muhsin. Dia bukan ajak agama, ajak bahasa Melayu. Ustaz lah daripada Kelantan. Dia kata, ustaz kena ceramah. Kita pun ceramah lah. Ceramah ubah. Dia kata, Ustaz, mereka semua ni ialah pelajar cerdik di Keningau ni, pelajar pandai, tapi masalah akhlak problem. Ustaz ceramahlah, nak buat apa pun tak apa, kami bagi kat Ustaz daripada pukul 8 sampai pukul 10. Pukul 10 lagi Datuk Pairin Ketingan nak mai. Tu dia Pairin Ketingan tu, aku tak pernah jumpa. Hari tu jumpa. Tunggu ceramah, kita mula motivasi. Lepas pukul 10 berhenti, Pairin pun mai rasmi. Bila mai rasmi, pukul 11 saya sambung pula sampai pukul 12, pukul 1. Jadi sambunglah ceramah. Anak Pairin pun ada. Ada seorang lagi anak Adun, Justin Buka. Ceramah itu, ceramah. Depa tak pernah tengok kita abang hampa jangan terlibat dengan mak rempit. Depa gelak. Aku tunjuk gambar mak rempit putih 2 tu kan. Tengah-tengah habis. Depa tahu tu dia hak cikgu-cikgu pun. Tu dah. Depa mula kita tunjuk mak rempit naik motor. Seronok dengan pacak kaki apa semua kan. Depa seronok. Yeay! Kata lepas tu jatuh putih 2. Senyap. Lepas tu hak yang tu, hak minta rokok off. Kan? Rokok pakat tengok. Lah nak mati pun minta rokok ya.
Sonyak habis. Lepas tu hak sebat. Saya tanya, siapa tak pernah kena rotan? Semua pakai angkat kena rotan. Sakit tak? Sakit bah. Saya kata, yang ni lagi sakit. Tunjuk gambar hak kena rotan punggung. Semua. Mereka tak pernah tengok. Wah, macam ni takut tu. Kan? Lepas tu kita tunjuk gambar. Satu. Akhirnya, saya tunjuk gambar tentang mak ayah ni. Mereka ni tuan-tuan orang Kristian. Habis ceramah tanya dia, Kristian ke? Kristian dia tak? Semayang tak? Saya tak semayang. Hari Ahad bapak pergi, saya tak pergi. Rupanya Kristian tapi tak kuat, ikut pok lah. Tapi tuan-tuan pergi ke Ningau, daripada Papar tu 1 kilometer gereja. 1 kilometer gereja. Saya tanya bapak Padri tu, bishop tu, bapak bishop Benedict, 1 kilometer gereja. Orang Kristian hari Ahad aja semayang, apa pasal banyak gereja? Dia kata saya, dia kata, Ustaz, saya mau beritahu, dia kata, gereja ni ikut kaum. Kampung ni mesti ada gereja. Kalau pi kampung Lem Keli, sama-sama dia bau. Tu pun sembahyang minggu sekali ya. Kita ni tak apalah buat surau kan, kita sembahyang sehari 5 kali. Pi sembahyang seminggu kali ya. Tu pun hari Ahad. Tu pun berapa orang ah. Saya kata tak payah buat bah. Buat satu sudahlah besarnya. Oh dah boleh, nanti gaduh, dia kata gaduh. Dia kata bila dah habis pukul 1 tu pakat teriak ni. Pakat teriak, ada seorang nama Sylvester. Bukan Sylvester Talent hak berlakon tu. Sylvester tu mai dia peluk saya ni. Dia peluk, kita pun peluk dah. Kita tanya dia, Sylvester, you ada bapak lagi? You ada mak lagi? Dia kata, mak ada, bapak tiada. Orang Sabah sebut tiada. Saya kata, kamu tiada bapak berapa lama dah? Sejak ibu kandung saya. Waktu saya kata, boleh atau tidak kalau saya peluk kamu ni, kamu anggap saya bapak kamu? Saya pun peluk dia. Saya cium pipi dia. Kan? Saya cium pipi dia, saya cium dahi dia ni. Allah tuan-tuan, dia teriak ni. Sampai kita ni lagi tak tahan kan. Orang tengok orang teriak, kita pun teriak juga. Dia pun teriak ni, teriak terbawi. Dia tak pernah bapak cium kan. Kita pergi cium pipi dia, cium dahi dia. Dia teriak. Saya kata, Sylvester, kamu tak pernah rasa ya kasih sayang bapak? Dia kata, tak pernah Ustaz. Ustaz peluk saya ni satu nikmat bagi saya. Dia kata, oh macam tu. Saya kata, ish, sampai macam ni, kalaulah aku boleh duduk lama lagi ya. Pasal aku satu gereja ni masuk Islam ha. Duk geram kan. Kita pukul 1 nak habis lah, nak kena balik. Jadi masa tu duk memang Ustaz seorang tu Benedict tu lah, penolong kanan. Dia kata, inilah pertama kali saya tengok ceramah. Dia kata, selalu ceramah method aja. Belajar macam ni, belajar macam ni. Tapi bila tengok hari ni, dia kata, oh Ustaz, kami semua teriak Ustaz, termasuk Bapak Badri. Bapak Badri pun teriak. Saya kata, ini mungkin satu rahmat kot. Dia kata, satu rahmat kepada kamu kot. Tapi kamu, dia kata, betul lah juga Ustaz, selalu orang ceramah itu luaran saja. Tapi Ustaz ceramah itu dalam hati. Dia kata, saya terasa. Oh itu Benedict. Kalau hampa nama Muhammad tak terasa, aku tak tahu hampa ni. Belayak tukar nama Benedict lah. Balik sampai dekat laman terbang, jumpa Ustaz Sobri Arsyad. Bila Arsyad pun pergi juga, dia pergi Kota Belud daripada hari Rabu itu. Saya tanya, Ustaz di mana? Dia kata Kota Belud, Nicholas Ustaz Farhan tu yang masuk Islam tu bawa dia. Dia kata, saya pergi Kota Belud, dia patutlah nak ceramah di masjid Kota Belud. Pi, dia kata nak ceramah sana pukul 12 masuk waktu dah. Pukul 10 pi lah. Pi tiba-tiba sampai surat daripada UMNO bahagian Keningau, apa nama Kota Belud. Ni cerita apa ni yang jahat UMNO ni. Sampai surat dilarang Ustaz Sobri Arsyad membaca khutbah di masjid Kota Belud kerana dia pernah melawan Datuk Abdullah Ahmad Badawi. Surat tu tunjuk. Tu dia sampai tengah tu tak benar baca sebab lawan ni ada mangkuk ayun mana api report datang. Ni lawan sini, report sana. Jadi tak boleh baca khutbah. Tapi ada seorang ketua UMNO Tuaran, tak silap. Ketua UMNO, dia panggil ketua pemuda. Panggil baca dekat masjid dia belah tu. Depa ni tuan-tuan, Ustaz Sobri kata, baca khutbah ni bukan macam kita khutbah ni. Depa baca, alhamdulillah, macam tu. Depa tengok Ustaz Sobri baca, dia kan tuan-tuan tak tahu Ustaz Sobri kan. Jorakah berapi. Maka tak boleh tidur, dia kata. Ini pertama kali dia Ustaz Sobri kata, saya dengar khutbah macam ni, dia kata.
Depa pertama kali dengar. Semua baca khutbah teks je. Dan Ustaz Sobri kata, dia kata majlis agama Sabah ni tak ambil perhatian langsung. Belah-belah Kota Belud tu ramai nak masuk Islam. Tapi dia tanya, bila tanya, majlis agama mai tak? Tak pernah mai semua hidup. Allah, masjid ada. Mayang maghrib tak ada. Yang ada semayang pun mayang Jumaat dah. Teruk. Kalaulah kita boleh buatlah satu badan pidakwah ramai orang nak Islam ni. Tapi rasa sayang lah tu. Esok katalah mereka mati ni, mereka tanya kita apa tu, pasal apa hampa tak pergi sana. Kesian, rasa kesian lah tengok lah. Nama seorang tu nama Muhammad bin Abdullah. Ustaz Sobri kata, tanya dia, saya tak pernah semayang bah. Pernah semayang, nama Muhammad bin Abdullah. Baru ni nama dia, nama apa, nama Islam, bin Islam lah. Tanya dia, bukan Islam, Kristian. Tu Idris Jala tu, tak Idris Jala? Idris Jala sebenarnya bukan Islam, dia keturunan Bario. Idris Jala yang pengusi Mah tu bukan Islam. Depa abang kata, ustaz, saya nak bagi tahu ustaz betul-betul. Dia kata, di Sabah, di Sarawak, kalau nama Islam belum tentu Islam. Kalau nama Kristian belum tentu lagi Kristian. Dia kata, macam Nicholas baru ni, Ustaz Farhan tu, nama Nicholas, ketua gereja, tapi dia masuk Islam, nama Nicholas. Ni Idris Jala, pengurusi Mah tu, tuan-tuan tengok mana dah bagi salah. Sebenarnya dia bukan Islam, Bario, keturunan Bario, Sarawak. Nama Idris Jala. Sebab itulah tuan-tuan, hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerja, sampaikan dakwah ni. Semoga Allah bagi hidayah kepada mereka yang Tuhan kenaki. Sebab itulah bila Allah panggil, mati kan, mati sampai masa ni Tuhan nak panggil kita ni, mati ni. Mati sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sebab tu kita kena bersiap sedia. Jadi ilmu yang sebut dalam ni, supaya kita tambah ilmu. Bagaimana esok ni kalau kita buat zina macam ni lah, Allah akan bangun daripada kubur dalam keadaan bertelanjang, lagi menangis padahal ia di dalam susah, teriak pula. Sebab apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami sediakan neraka ni di kalangan jin dan manusia. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak guna hati. Walahum a'yunun la yabsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak mau tengok. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tak mau dengar. Ulaika, mereka itulah kal an'am, macam binatang. Balhum adal, bahkan lebih teruk daripada binatang. Sebab itulah tuan-tuan, kalaulah kita ada hati, orang cakap kat kita benda baik, tak masuk lagi hati kita. Fi qulubihim marad, dalam hati kita ada penyakit. Bagaimana nak buang penyakit ni? Tuan-tuan bangunlah malam, tuan-tuan bangun. Pukul 3 pagi hampa bangunlah. Try tengok sembahyang 2 rakaat tahajud. Tuan-tuan buat selalu, dia akan rasa nikmat kemanisan sembahyang tu. Nak cerita tak reti, buatlah tuan-tuan. Akan rasa nikmat. Nak cerita tak reti. Macam kita lah duk puasa kan. Bila orang tak puasa, kita puasa, kita akan rasa nikmatnya masa nak buka puasa, betul tak? Allah ambil tu, makan sikit, Allah sedapnya boleh makan tu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, masa kita bangun tidur, ada tak masa bangun tu duk kan, masa tarik lah, ada tak sebut Alhamdulillah aku boleh bangun tidur? Ada tak? Cuba bayang tengok, ada orang tak boleh tidur tu. Saya jumpa ada seorang dalam highway tu, perempuan. Dia tahu Ustaz kata saya nak tetap. Ustaz, saya 2 tahun tak pernah tidur Ustaz. Tak boleh tidur. Pejam mata kalih kok tak boleh nak Ustaz. Ustaz, orang boleh tidur nikmat Ustaz. Kita boleh tidur, nampak tak rasa nikmat ke? Letak. Jaga kok nak tarik. Alhamdulillah. Tak ada berlepas perut. Tu kentut. Dah kentut pun alhamdulillah, kata tak? Cuba Tuhan tak bagi kentut macam mana? Aku tak tahu lah. Allah ni awak tu angin tak keluar ni. Dia kentut mata. Tapi kita kentut adalah alhamdulillah boleh kentut. Kita tak sebut pun tu. Apalah, sebab tu Allah kata wa qalil ibadah syakur. Sedikit orang syukur. Orang kencin, kita kencin. Bangkit, tak semayang 2 rakaat, mata pejam. Tapi boleh tembak masuk elok tu. True. Aku heran, masa kencin tu ada tak keluar? Alhamdulillah lah aku boleh kencin. Cuba tuan-tuan bayang tengok, kita kan naik kereta. Pernah berlaku kat saya. Nak terkencin ni, kita boleh tahan dia tak? Boleh ot. Boleh ot. Kita dah sampai dekat RNR tu, tuan-tuan masuk dalam tandas. Ada kok di depan. Tuan-tuan boleh tahan tak?
Tahan, mampu tak boleh tahan. Allah, dia pakai keluar. Ataupun nak berak, betul tak? Kita naik kereta. Nak berak ni, boleh tahan. Tapi bila sampai dekat lubang kok tu, tuan-tuan kemut tengok, jangan bagi berak. Tak nak boleh. Tapi masa berak, keluar. Ada tak? Alhamdulillah, aku boleh berak. Lah, ni tak tahu apa sungguh ni. Itu nikmat tau. Tapi Tuhan bagi nikmat kita macam-macam. Tak syukur kita no. Ni makan ni tuan-tuan. Ni kita boleh makan ni. Boleh makan kenyang. Ada orang tak boleh makan. Saya selalu cerita tuan-tuan. Masa mungkin tuan-tuan dengar ni dalam khutbah saya. Bagaimana Nabi Muhammad sebelum dia nak mati. Para sahabat ni akan ikut sunnah Nabi. Sehingga akan seorang khalifah yang selepas itu namanya Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an bila Nabi mati dia jumpa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ada tak amalan Nabi yang aku tak buat? Nabi kata, Aisyah kata semua amalan Nabi hang buat. Malahan Nabi ni bila dia lalu satu tempat dia akan tunduk kepala. Para sahabat tengok, depa akan ikut tunduk tu sampai tengah tu. Dia kata semua amalan hang buat, tapi ada satu dia kata. Dekat ujung sana kampung Yahudi. Ada seorang Yahudi mata buta. Tapi dia ni suka kata dekat Nabi, caci Nabi, hina Nabi. Tapi Nabi lepas subuh, Nabi bawa makanan. Nabi pisuak mulut dia. Hang tak buat, wahai bapakku. Terus pagi esok lepas sembahyang subuh, dia pi cari Yahudi tu. Yahudi tu duduk tunggu, mata buta ni. Kata Nabi macam-macam. Caci Nabi, hina Nabi. Dia tak tahu Nabi mati dah. Jadi Abu Bakar duduk sebelah Yahudi tu, ambil makanan. Suap mulut Yahudi tu. Yahudi tu, dia ludah. Puih! Abu Bakar tanya, Pakcik, kenapa ludah? Kenapa buang makanan tu? Lalu pakcik tu kata, engkau bukanlah lelaki yang selalu suap makanan ke mulut aku. Dia tahu. Abu Bakar kata, akulah yang suap makanan ke mulut hang tu. Tidak, dia kata. Lelaki yang selalu suap ke makanan ke mulut aku tak ada gigi, dia kata. Tak belum dia nak suap, dia lenyek lu. Dia suap mulut aku kepam-kepam, aku telan. Tapi hang dah, hang suat ketua-ketua. Aku tak telan. Nak telan tak boleh. Hang bukan dia. Dia kata, hang bukan dia. Jadi Abu Bakar kata, akulah. Dia kata, dah, hang bukan dia. Dia kata, bukan. Maka tanya lelaki Yahudi tu, mana ya lelaki yang selalu suap makanan mulut aku tu, mana dia? Abu Bakar kata, hang tahu dah lelaki yang suap makanan mulut hang tu? Dia tak tahu siapa dia. Lelaki tu dah tak ada dah. Lalu kata Yahudi tu, siapa lelaki tu? Maka kata Abu Bakar, hang tak tahukah lelaki yang suap makanan ke mulut hang tu? Lelaki itulah yang hang hina dia. Hang kutuk dia, hang benci dia. Dialah Muhammad Rasulullah. Teriak Yahudi tu. Yahudi tu teriak. Bila teriak, dia kata, wahai saudara, ajarkan apa yang diajar oleh lelaki yang nama Muhammad ni. Aku nak ikut ajaran dia. Terus kata Abu Bakar, ikutlah kataku, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus Yahudi tu mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad, masuk Islam. Tuan-tuan tengok, hidayah ni bukan milik kita, milik Allah. Kalaulah tuan-tuan ada isteri, ada siapa saja, kalaulah kita tak boleh dakwah dia, hidayah milik Allah tuan-tuan, usahalah. Tuan-tuan jangan susah hati. Sampai satu masa Tuhan akan bagi hidayah dengan satu sentuhan saja. Dia terkena, tiba-tiba hidayah tu milik dia. Tuan-tuan bahagialah. Sebab itulah tuan-tuan, ini kita mengaji. Dah tengok. Padahal ia dalam susah, lagi hitam mukanya. Ni hitam ni. Kita tak boleh bayang macam mana hitam muka ni, kan? Tapi semua ini ilmu Allah yang bagi kat kita. Orang yang berzina. Dan lehernya dirantai daripada api neraka. Leher pula rantai ni. Dan bajunya daripada belerang. Baju daripada belerang. Dan lalu ia bertutur akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ia mengampunkan akan dia. Maka Allah abad kat dia pula, aku tak ampun dosa hang. Sebab apa? Ni duduk di padang mahsyar dah, mana ada ampun dah. Tak ada dah. Ni masalah lah. Sebab tu, apa Allah kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu. Apakah sama orang beriman, orang sembahyang, orang puasa, orang bangun tahajud, orang yang main mengaji, samakah dengan orang yang tak sembahyang, orang tak puasa, orang yang derhaka Allah, orang yang benci Allah, orang yang benci ulama? Ni, kita benci ulama, kadang benci ustaz.
Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris Nabi, tuan-tuan. Kalau kita benci ulama, kita benci Nabi. Kalau benci Nabi, kita benci siapa? Benci Allah. Kalau benci Allah, neraka lah tempat dia. Itu aja, mudah aja, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, orang yang beriman dengan orang yang tak beriman, orang yang tak, la yastawun, Allah kata tak sama. Sebab apa? Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman, beramal soleh, orang yang sembahyang, puasa, buat baik, semua ni apa? Allah sedia syurga untuk kita, tuan-tuan. Syurga. Ni syurga untuk kita ni, yang kekal di dalamnya. Apa yang telah kita buat masuk juga. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang yang derhaka kepada Allah, apa dia? Neraka lah tempat kekal dia. Wa'idu fiha, apa nama? Ketika mereka yakhruju minha wa'idu fiha, mereka nak keluar daripada neraka ni. Wa'idu fiha, ditarik malaikat masuk balik dalam neraka. Tu orang dalam neraka tu. Wa qila lahum zuqu 'adzaban nar allazi kuntum bihi tukazibun. Maka dikatakan kepada mereka, rasalah azab Allah disebab apa yang telah kita buat, tuan-tuan. Jadi masalah ni, tuan-tuan nak buat apa masalah? Sebelum nyawa ni sampai dekat halqum ni. Sebab tu bila sampai sini tak guna dah. Sebab tu Nabi kata, rebut 5 perkara sebelum datang 5. Betul tak? Kita dengar, iqtanin qamsan qabla qamsin. Sebut 5 sebelum datang 5. Pertama, lapang kita sebelum sempit. Kita ni main lapang. Lapang ni tak main mengaji, tuan-tuan. Mainlah. Kita lapang, kotlah nak semayang sunat qabliyah ba'diyah, tak juga, tangguh. Kita lapang, kok nak puasa bulan Rejab, tak juga. Balik ni apa tak puasa, jaga aku nak tunggu hari Khamis ni. Puasa lah, tuan-tuan. Rejab ni sehari pun jadilah. Kok-koklah kita boleh masuk pintu dalam bulan Rejab ni, syurga Allah. Ni lapang kita. Ni apa lagi? Kita ada peluang nak pergi haji, tapi tak juga. Saya nak beritahu ni, siapa yang itu upah haji kat saya? Saya nama tu saya tak tahu. Saya nak bagi ni, sijil ni. Yang ni boleh dibawa untuk faraid. Jadi kalau siapa nak upah haji lagi boleh. Saya pun tak tahu. Nanti jumpa saya. Saya beli 2 orang di sini. Jadi nak bagi je lah. Dia punya sijil dia. Sijil dia, siapa yang tu, yang buat. Orang yang buat upah haji, siapa nama dia. Ni, dengan complete set, dengan cok dia. Jadi kalau tak percaya, tuan-tuan boleh tengok sini. Ni kalau siapa nak upah haji lagi boleh lah, insya-Allah. Saya duk cari lagi lah. Dan siapa yang nak pergi haji pun dengan saya tahun ni boleh juga. Jadi kita boleh ada kursus. Jadi masa lapang kita sebelum sempit. Yang kedua apa? Masa sihat. Sihat kan? Tuan-tuan sihat tak? Sihat oi. Cuba kena sesama tengok. Nak ni. Masa tu banyak Quran macam mana? Mu'allah awak ni hingui. Tu pun tak main mengaji dah. Hidung sumbat ya. Kan? Tuan-tuan sakit perut. Allah tak boleh lah, tuan-tuan, tak larat sakit perut. Masa tu sakit kepala. Allah sakit kepala. Baru rasa, ya Allah, masa aku sihat tak boleh buat. Tuan-tuan nak tunggu bila, tuan-tuan buatlah masa sihat ni. Jangan tangguh. Lagi apa? Masa muda. Syababaka qabla al-harami. Masa muda ni. Tengok orang kata masa muda, enjoy. Enjoy, tuan-tuan. Sampai masa Tuhan ambil nyawa, mati dia tak kira muda tua. Masa muda ni lah buat adik, buatlah adik. Masa muda. Syababaka wa rajulun fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Seorang pemuda yang beriman kepada Allah. Ketika Ashabul Kahfi, mereka bangun depan raja yang zalim. Mereka kata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan langit, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi. Lalu mereka diligan nak dibunuh. Pemuda. Ashabul Ukhdud, pemuda. Ashabul Kahfi, pemuda. Tuan-tuan tengok, orang muda main peranan. Sebab tu bila tengok muda ni lah buat sebelum nak tua kita. Bila tanya orang tua, tarat tak? Tanya tengok. Bagaimana Sa'id Jubair, umur 76, diangkat ke bumi. Diangkat ke langit, dihempas 72. Dihempas oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Bila hempas tu, dia jatuh atas bumi. Dia baca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. 72. Ya Allah, aku datang daripada tanah, ya Allah. Aku akan kembali kepada tanah. Dan daripada tanah ni aku dikeluarkan. Hajjaj lagi bengang. 72. Angkat, empas ke bumi. Tuan-tuan, kita umur berapa? Pakcik, abang umur berapa? 50 lagi. Kalau empas ke bumi macam mana? Saya pergi ceramah dekat Terengganu.
Tanya pakcik umur apa? 76. Pakcik, kalau saya hampas pakcik macam Said bin Zubair macam mana? Mapuh, dia kata. Mampuh lah. 76. Mapuh dia kata, mapuh dia kata. Tapi dah tua tak larat dah tuan-tuan. Masa muda lah. Tapi jangan kata aku dah tua dah tak larat. Masa tak larat ni lagi dekat nak mati tu dah. Kita buatlah. Saya nak tanya mak saya kan. Mak saya lah 70 lah. Saya kata, mak, dulu semayang dengan sekarang semayang macam mana mak? Dia kata dulu semayang tak khusyuk, tapi lah semayang rasa nak mati dah, dia kata. Lain rasa. Dah rasa dekat nak mati dah. 70. Dia kata lain lah, dia kata semayang dah ni. Bila angkat takbir aku ingat aku nak mati aja. Tuan-tuan, kalau lah kita umur 40, 50, 60 tak rasa lagi macam tu, tak tahu lah kita ni hati kita macam mana tu. Kalau angkat takbir tak rasa ni nak mati ni. Mak saya kata, aku angkat takbir aku tak nampak lah dia lain. Aku hampa pasang TV aku tak dengar lah. Aku ingat aku nak mati lah. 70. Kalau lah kita 70 duk rasa tak tahulah. Sebelum muda kita, sebelum tua kita. Yang keempat apa? Kaya kita, belum miskin. Tuan-tuan ada duit, buatlah tuan-tuan nak buat apa? Apa hari Sabtu itu di Masjid Batu. Ada seorang budak pelajar Mahat Tafiz di Pulau Pinang tu. Dia mak ayah dia, mak dengan ayah mati. Tak ada. Badan besar, suara sedap. Mai jumpa saya. Ustaz nak minta tolong sungguh-sungguh ustaz. Saya kata apa? Ustaz, saya nak pergi Mesir, duit tak ada ustaz. Saya kata mai, aku pergi ceramah Masjid Batu, hang naik, hang ceramah sekali. Saya pun bangkit dah, dia pun bagi. Bagi kutip derma dapat 3,000 dekat 3,000. Dia kata, ustaz, terima kasih ustaz, dapat 3,000 ustaz, boleh pi ustaz. Teriak ni. Ustaz, terima kasih ustaz. Saya kata bukan saya yang bagi, nu depa bagi tu. Saya kata hang kata kat depa, terima kasih semua. Dia sebut tu, nak sebut terima kasih tu, sebab ni keluar air mata ni. Oi, orang susah kita tolong orang betul. Kita susah. Saya tahu dulu saya makan apa, saya dulu susah juga makan kan, bukan senang. Balik rumah kadang-kadang lauk tak ada. Hinggut pintu, bubam. Mak dapat nasi. Dia kata, "Sat, aku nak pergi tembak pelanduk." Kita ingat tunggu pelanduk apa? Rupanya dia pitu tembak jantung pisang. Jatuh. Bila jatuh dia belah 5. Dia buatlah masak cabai. Buatlah makanlah masak cabai dengan jantung pisang tu lah. Seminggu. Minggu kedua, mak dapat nasi. Dia kata, "Sat, aku tembak pelanduk." Tak mau pelanduk tu tak mau. Tak mau lah, cemui. Dia kata, tak apa, langsung Ustaz. Dia pun ambil nasi putih tu, kan orang goreng lauk, dia celuplah tangan dalam bekas lauk kan. Goilah dengan nasi. Dia kata, nah, pelanduk tak ada dah, yang ni dah. Kita tengok lah nasi dengan minyak lauk. Tapi sedap oh. Tapi lah kalau hamba jamu aku tak makan. Sedap masa tu tengok, lah sedap lah kata. Biasa lauk tu dekat bekas ikan tambahan kan. Goreng, Allah makan nasi minyak lauk ya, kata. Ish. Masa tu tuan-tuan buat kenduri, kita pilah makan kan. Orang kata kita tumai dah tu. Anak Jarun, Allah, kita masa tu lah nak makan daging pun apa hina kita. Saya bila teringat balik, Allah, ish, aku dulu boleh makan daging tu rahmat lah. Hampa tu makan daging hampa buang kan. Kami dulu nak makan ayam, tunggu tu dekat orang basuh pinggan. Betul tak? Tunggulah, kalau habis makan hak ayam, hak tu lah bekas kami makan. Dulu orang besar, lah ayam mereka tak makan tu. Beli ayam mereka makan. Tahu ya? Kita cerita kat anak kita, dia tak percaya. Betul gaya. Balik sekolah ni, pergi tangkap ikan ni, penuh betis ni, apa karat tu. Bila garu kan, nampak belang. Oh. Kita cerita kat anak kita, dia tak betul gaya. Dia tak percaya. Allah, tuan-tuan, masa kaya kita lah senang tuan-tuan. Nak buat apa, buatlah lah, makcik oi. Buatlah lah. Duk tunggu bila lagi? Nak sedekah ke, nak wakaf, masalah lah. Dan yang kelima, hidup kamu sebelum mati. Hidup ni. Cuba bayang balik lagi mati. Habislah kita tak ada. Mati semayang tak ada makcik. Mati tak ada baca Quran. Mati tak ada main mengaji dah ni. Kau fikir tengok. Masalah duk hidup ni nak main mengaji, nak baca Quran, nak buat sunat, nak zikir. Lah. Sebelum kita bertemu Allah, bila mati tak ada dah.
Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya, ia akan datang menemui kamu. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup ni akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang tetap tak mati hanyalah Allah yang Maha Agung dan Maha Bijaksana. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai akan ajal kamu, Allah tak akan cepat dan memperlambat walau satu saat. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Jadi saya setakat itulah saja. Kau apa lagi? InsyaAllah kita sambung bulan depan. Saya nak buat gambar tu sekali, bagaimana gambaran kematian manusia. Walaupun dan seksa baginya dengan seksa yang amat pedas, yang pedis. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, barang siapa berzina. Kita sambung bulan depan insya-Allah, walaupun kita baca sikit aja. Tapi saya haraplah malam ini ada manfaat ya untuk tuan-tuan dan puan.